Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Maksudnya, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu, yakni gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu walau sedikit pun. Surah Al-Ahzab ayat 23. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk
di dalam kalangan orang-orang yang dikasihi ilahi, dikurniakan rahmat kejayaan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Al-Aqsa Asy-Syarif, semboyan pencetus kesedaran ummah. Muslimin yang dirahmati Allah, Masjid Al-Aqsa yang terletak di bumi Palestin ialah kiblat pertama umat Islam dan merupakan masjid ketiga termulia dalam Islam selepas Masjidil Haram di Mekah dan Masjidin Nabawi di Madinah. Masjid Al-Aqsa disebut dalam Al-Quran sebagai tempat persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda, yakni kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masjid Al-Aqsa berkait rapat dengan sejarah para anbiya terdahulu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap kawasan suci bagi umat Islam. Al-Quran menamakan Palestin sebagai Al-Ardal Muqaddasah, yang bermakna tanah yang suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Maksudnya, Nabi Musa alaihi salam berkata lagi, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yakni Palestin, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya. Dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang. Jika kamu undur, maka kamu kelak akan menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada 25 Ramadan bersamaan 7 Mei yang lalu, tentera Zionis Israel telah menghalang laluan dan menghalau warga Palestin yang mahu menunaikan solat Jumaat terakhir Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Begitu juga gangguan yang dilakukan ketika umat Islam sedang melakukan solat tarawih pada waktu malamnya. Gangguan demi gangguan dilakukan oleh Zionis Israel terhadap umat Islam yang mahu menunaikan ibadah di Masjid Al-Aqsa, disusuli dengan serangan terhadap semenanjung Gaza mulai 28 Ramadan menjelangnya Aidilfitri. Serangan yang dilakukan ke atas rumah kediaman, pejabat dan prasarana keperluan rakyat telah menyebabkan berlakunya kesengsaraan rakyat Palestin. Tentera udara Zionis Israel turut memusnahkan Menara Al-Jalas, yakni pejabat yang menempatkan beberapa buah organisasi media di Gaza, termasuk pejabat Al Jazeera. Al-Aqsa Asy-Syarif, tapak suci milik umat Islam, dimandikan darah, ratusan syahid terkorban, di samping ribuan lagi tercedera, termasuk orang tua, wanita dan kanak-kanak. Gelagat rejim Zionis Israel merupakan perbuatan zalim, malah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang mahu melakukan ibadah keagamaan secara aman. Perbuatan menindas lagi zalim yang dilakukan dalam bulan Ramadan dan Syawal terhadap penduduk Palestin menikam jantung umat Islam di seluruh dunia. Masjid Al-Aqsa telah dijadikan sasaran
untuk dicerobohi oleh Zionis Israel sejak tahun 1967. Pada tahun 1969, mereka cuba membakar Masjid Al-Aqsa. Usaha memusnahkan Masjid Al-Aqsa dijadikan sebahagian daripada agenda pengyahudian Zionis Israel. Muslimin yang dirahmati ilahi, setiap sesuatu yang berlaku di dunia ini mengandungi pelajaran. Manusia perlu bijak menghalusi dan mendalami perkara-perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat. Pembebasan Masjid Al-Aqsa ialah satu tuntutan yang mesti didukung oleh setiap Muslim di seluruh dunia. Dr. Umar Hashim, mantan Rektor Universiti Al-Azhar, dalam satu ceramah menerangkan Masjid Al-Aqsa akan berjaya dibebaskan oleh umat Islam apabila umat Islam terlebih dahulu dapat membebaskan diri daripada hawa nafsu. Beliau memetik kisah Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi yang berazam membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera salib. Dalam perjalanan ke Masjid Al-Aqsa, Salahuddin berjumpa seorang sufi dan menyatakan hasrat beliau mahu membebaskan Baitul Maqdis. Sufi tersebut menasihatkan kepada beliau untuk memerdekakan dahulu dirinya dan diri tenteranya daripada hawa nafsu dan maksiat agar dianugerahkan kejayaan oleh ilahi. Berdasarkan kisah tersebut, mimbar menyeru umat Islam untuk bersedia berkorban fi sabilillah dengan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri pasangan kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan rugi dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab siksa, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Muslimin yang dirahmati ilahi, antara perkara yang wajib direnungkan melalui peristiwa yang sedang berlaku terhadap Masjid Al-Aqsa ialah: pertama, 1.9 bilion umat Islam tidak dapat dan tidak mungkin dapat secara bersama mengembalikan tanah air rakyat Palestin selagi berlakunya perbezaan pendapat yang ketara antara pemimpin negara-negara Islam seperti yang berlaku ketika ini. Kedua, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kekayaan kepada negara-negara Islam. Malangnya, kekayaan yang dijana daripada minyak digunakan untuk perlumbaan kemewahan dan bukan untuk pembangunan teknologi, perkembangan ilmu dan membina kekuatan ekonomi jangka panjang untuk manfaat majoriti ummah agar dapat menguasai dunia. Ketiga, negara Islam yang dianggap kaya raya dengan hasil minyak dan umat Islam yang terdiri daripada hampir 25% penduduk dunia pada tahun 2020 hanya memiliki nilai keluaran dalam negara kasar berjumlah 4.83 trilion dolar Amerika, merupakan 5% keseluruhan ekonomi dunia berbanding hampir 21 trilion dolar Amerika yang dimiliki oleh Amerika Syarikat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai penutup khutbah pertama, mimbar menyeru umat Islam agar kedudukan Masjid Al-Aqsa dan peristiwa yang berlaku di Baitul Maqdis dijadikan petunjuk untuk: pertama, sedar tentang adanya kaitan keimanan dan akidah umat Islam dengan Masjid Al-Aqsa. Oleh itu, niat dan usaha mahu membebaskannya
akan hanya dimakbulkan ilahi apabila niat dan usaha dikembarkan dengan keazaman membersihkan diri daripada pengaruh nafsu keduniaan dan perlakuan maksiat. Kedua, menginsafkan umat Islam, terutama pemimpin Islam, agar kembali memenuhi amanah dan menghayati peranan khalifah berlandaskan Islam, menyempurnakan tanggungjawab secara amanah, jujur dan ikhlas, tidak menyalahgunakan jawatan dan kedudukan untuk membina kekayaan peribadi, kekayaan keluarga dan kekayaan kroni dengan pelbagai perbuatan menyeleweng hingga khazanah negara menjadi tiris dan rakyat hidup dalam sengsara. Ketiga, hindarilah perpecahan dan bina kesatuan merentasi sempadan dan kumpulan, memperjuangkan agenda yang lebih besar dengan mengabdikan diri atas nama dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menginfakkan sebahagian harta yang kita miliki untuk manfaat saudara kita di Palestin. Masjid, surau, jabatan kerajaan, badan perniagaan, pertubuhan dan orang-orang perseorangan hendaklah sama-sama membantu menjayakan usaha yang dirintis oleh Jabatan Agama Islam Perak sejak 5 Syawal yang lalu, melancarkan kutipan derma untuk tabung kecemasan dan kemanusiaan bagi penduduk Palestin. Mana-mana ahli karyah yang ingin menderma boleh menyerahkan sumbangan anda ke tabung khas yang disediakan oleh pihak masjid dan surau diri masjid di seluruh negeri Perak selewat-lewatnya pada hari Selasa 25 Mei 2021. Kelima, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan saudara-saudara kita di bumi Palestin. Ya Allah, sebagaimana Engkau pernah menghantar burung-burung ababil menghancurkan tentera bergajah musyrikin, maka kami memohon kepadamu ya Allah, turunkanlah bantuan kali ini kepada hamba-hambamu yang sedang dizalimi di Palestin. Kepadamu kami pohonkan sebesar-besar perlindungan ke atas Masjid Al-Aqsa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathiran. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru kepada para jemaah sekalian agar tetap berpegang
teguh kepada akidah Islamiah yang berteraskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum arda, dan para tabi'in rahimahullahu taala anhum hingga ke hari ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jagalah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya salat fardu secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salatal faz bi 27 darajah." Salat berjamaah itu adalah lebih utama dikerjakan daripada solat bersendirian dengan kelebihan 27 darjat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس الكورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان عامة. Ya Allah, Engkau berkatilah hamba-hambamu yang melaksanakan tuntutan zakat dan menghulurkan wakaf. Kurniai mereka dengan rezeki yang berlipat kali ganda, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhkanlah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran, serta Engkau lindungilah mereka daripada kefakiran yang berpanjangan. Ya Allah, berilah kami kebaikan serta keberkatan di dunia dan di akhirat. Peliharalah kami daripada seksa dan azab api neraka. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, serta seluruh rakyat jelata yang berada di bawah naungannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Faya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Sauf. Istaqim suffakum rahimakumullah. Luruskan saf, tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian. Ingin diingatkan, insyaAllah pada rakaat yang kedua kita akan buat kunut nazilah, insyaAllah. A'udzu billahi minasy Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك خير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان.
اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم 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 يا ربنا يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من سيء الأسقام بسم الله توكلنا على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا ودعاءنا وحاجاتنا وأعمالنا تمه، واغفر لنا ذنوبنا عمه، ولا تعذبنا إلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، وأزواجنا وذرياتنا وأسراتنا وقرابتنا وصحابتنا ومعلمينا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرزاقنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا. اللهم سلمنا وأهلنا وبلدنا من الفروس كرونا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بكلمات لا إله إلا الله، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالإيمان، واختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. تقبل الله منا ومنكم تقبل. أستغفر الله.